salam sejahtera. Saya Muhammad Ibadul bin Muhammad Kamarul Zaman bernombor metrik H19A0239 ingin membuat satu video pembentangan bagi subjek falsafah ilmu, dan saya berperanan untuk menyampaikan pendahuluan bagi video pembentangan ini. Berdasarkan perbincangan dan persetujuan dalam kumpulan kami, selama 6 orang telah bersepakat untuk membuat kajian mengenai isu semasa yang terdapat dalam bidang wellness, iaitu isu kesihatan mental dalam kalangan generasi terhadap kesejahteraan hidup. Isu ini dipilih memandangkan pada masa kini masalah kesihatan mental yang melibatkan golongan remaja semakin meningkat di Malaysia secara tidak langsung telah memberi kesan yang mendalam terhadap orang ramai dan seluruh masyarakat. Masalah kesihatan mental ditakrifkan sebagai gangguan emosi dan psikologi yang berlaku akibat faktor tertentu sehingga mendorong kepada berlakunya tekanan jiwa, kemurungan, kegelisahan dan sebagainya. Akibat daripada isu ini, kebanyakan remaja akan bertindak di luar kawalan sehingga boleh membahayakan diri dan mengorbankan nyawa. Isu ini juga dilihat sebagai satu penghalang bagi mewujudkan kehidupan sejahtera dalam kalangan rakyat Malaysia kerana generasi muda merupakan penggerak inovasi bagi sesebuah negara. Kesejahteraan hidup akan dapat dinikmati apabila setiap isu yang berlaku dalam masyarakat dapat diatasi dengan langkah yang efektif. Kesejahteraan hidup juga merupakan pemacu kestabilan hidup di Malaysia. Oleh itu, untuk membincangkan isu ini, beberapa soalan akan dihuraikan bagi memberi gambaran keseluruhan mengenai isu ini serta melengkapkan tugasan bagi video pembentangan ini. Salam sejahtera. Saya Nur Syazwani binti Abdul Syukur bernombor metrik H19A0590. Bagi membincangkan isu ini, saya akan menjawab soalan satu, iaitu apakah punca yang boleh dicadangkan bagi masalah yang dikaji. Terdapat beberapa punca berlakunya isu kesihatan mental dalam kalangan generasi muda, iaitu high expectation. Keadaan remaja yang sering dipaksa oleh ibu bapa untuk melakukan sesuatu perkara sehingga melibatkan penderaan emosi. Perkembangan media sosial pada masa kini juga boleh membuatkan remaja bertindak luar kawalan sehingga melakukan aktiviti tidak bersosial. Bagi remaja yang kurang perhatian akibat kesibukan keluarga dan sebagainya, boleh menyebabkan remaja memendam perasaan. Punca biologi dan psikologi turut dikenal pasti sebagai punca yang boleh mendorong remaja mengalami gangguan otak dan trauma secara emosi, seksual dan juga fizikal. Bagi memastikan isu ini dapat dibendung, beberapa langkah boleh dijalankan, iaitu melalui kesejahteraan psikologi, khidmat kaunseling, pengurusan emosi, perundingan psikiatri dan juga melalui penggigisan stigma sosial. Setiap cadangan ini perlu dilaksanakan bersama oleh setiap pihak yang bertanggungjawab dan juga masyarakat. Cadangan ini sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan jumlah generasi muda yang mengalami kesihatan mental kerana masalah ini amat memberi kesan terhadap remaja sekiranya tidak dibendung dengan langkah yang proaktif. Saya santak anak perempuan Sri Arul dengan nombor metrik A19A761 bagi subjek falsafah ilmu USK 1042 mengenai topik perbincangan kami dalam bidang wellness, iaitu isu kesihatan mental dalam kalangan generasi muda terhadap kesejahteraan hidup. Berdasarkan soalan-soalan yang disediakan, saya memilih untuk menguraikan soalan yang kedua, iaitu apakah sumber yang digunakan untuk mendapatkan ilmu
bagi mengenal pasti punca dan menghasilkan cadangan penyelesaian tersebut. Berdasarkan soalan ini, terdapat beberapa sumber yang pelbagai yang digunakan bagi mendapatkan ilmu mengenai isu kesihatan mental dan cadangan-cadangan yang boleh digunakan untuk menangani isu tersebut seperti yang telah dinyatakan pada soalan yang pertama. Antara sumber yang digunakan dalam adalah sumber internet. Sumber internet melalui laman seseorang seperti Kementerian Kesihatan dan blog kesihatan mempunyai maklumat mengenai punca berlakunya masalah mental dan cadangan untuk mengatasinya. Sumber internet juga merupakan medium utama kami bagi memperoleh pelbagai maklumat yang berkaitan. Sumber kedua iaitu sumber Kerajaan Akhbar. Seperti yang diketahui, Kerajaan Akhbar juga merupakan medium utama untuk memperoleh pelbagai maklumat terkini. Pelbagai berita mengenai isu kesihatan mental dalam kalangan remaja dilihat semakin meluas dalam setiap Kerajaan Akhbar di Malaysia seperti Akhbar Harian Metro. Sumber yang ketiga iaitu sumber majalah. Terdapat pelbagai kisah benar dan pengalaman mengenai masalah mental yang sering kali diceritakan melalui majalah. Oleh itu, amat mudah untuk memperoleh maklumat mengenai isu ini melalui majalah. Majalah yang digunakan adalah seperti majalah Wanita dan Solusi. Sumber yang keempat adalah sumber buku. Buku merupakan medium utama untuk memperoleh pelbagai maklumat. Buku-buku mengenai topik kesihatan mental sangat membantu kami untuk membuat penjelasan mengenai isu ini dengan lebih meluas dan terperinci. Kami juga menggunakan sumber pemerhatian bagi mengetahui punca-punca berlakunya isu kesihatan mental ini. Pemerhatian adalah berdasarkan remaja-remaja sekeliling yang pernah mengalami trauma dan masalah mental. Dengan cara ini, maklumat mengenai punca isu ini dapat diperoleh dengan lebih cepat dan berkesan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ainun Najihah binti Ahmad, nombor matrik H19A0031. Saya akan membincangkan topik yang seterusnya, iaitu bagaimana saya menilai kebolehpercayaan sumber tersebut dan apakah kaedah pemerolehan ilmu yang digunakan. Pada pandangan saya, sumber-sumber tersebut boleh dipercayai kerana isi kandungannya adalah mengenai fakta. Sumber-sumber tersebut juga mempunyai sumber rujukan yang absah dan setiap sumber rujukan juga diambil dari sumber yang boleh dipercayai dengan fakta-fakta yang benar dan tuntas seperti sumber internet, sumber Kerajaan Akhbar, sumber majalah dan lain-lain lagi. Seterusnya ialah kaedah pemerolehan ilmu yang digunakan. Terdapat 3 kaedah yang digunakan dalam kajian. Ini iaitu kaedah empirikal, kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Kaedah empirikal ialah kaedah sistematik yang membantu kita untuk memahami sesuatu fenomena alam dan menyelesaikan masalah dalam sains. Kaedah ini digunakan untuk mengenal pasti masalah, mengumpul data dan membuat hipotesis dan sebagainya bagi memperolehi objektif yang dikaji. Contohnya, faktor pengaruh media sosial menggalakkan remaja bertindak di luar kawal sehingga terlibat dengan aktiviti yang tidak bersosial dan boleh mencemarkan imej. Seterusnya adalah kaedah kualitatif, iaitu menggunakan maklumat atau data yang bersifat kualitatif, bersifat deskriptif yang lebih kepada huraian makna perkara-perkara yang dikaji. Kaedah ini dilaksanakan untuk memperolehi makna dan
pemahaman apa yang menyebabkan berlakunya isu kesihatan mental dalam kalangan generasi muda dan bagaimanakah langkah penyelesaian untuk mengatasi masalah kesihatan mental dalam kalangan generasi muda. Akhir sekali adalah kaedah kuantitatif. Kaedah ini melibatkan angka, data numerikal atau statistik. Kaedah ini diguna pakai untuk mengukur data yang diperoleh daripada kajian ini. Hal ini kerana data yang diperolehi adalah berbeza mengikut kategori seperti golongan perempuan dengan lelaki ataupun melibatkan kaum Melayu, Cina, India dan sebagainya. Jadi kita boleh menghasilkan data yang kita perolehi mengikut kategori yang diinginkan untuk mencapai tujuan kajian kita. Justifikasi dan rasional kaedah dan sumber berikut digunakan. Berdasarkan daripada penerangan soalan 2 dan 3, apa yang kita peroleh daripada kajian ini, usaha para penyelidik dalam mencari sumber serta pelbagai kaedah bagi mengenal pasti isu kesihatan mental dalam kalangan generasi muda terhadap kesejahteraan hidup. Melalui kajian ini, beberapa sumber telah digunakan untuk mengukuhkan lagi isu mengenai masalah kesihatan mental dalam kalangan generasi muda ini. Sumber internet adalah sumber utama dalam pencarian isu ini. Secara rasionalnya, kita dapat memperolehi banyak maklumat melalui sumber ini. Hal ini demikian kerana rangkaian yang menyeluruh serta luas. Melalui sumber keratan akhbar, berita yang disampaikan adalah benar. Ini dapat dibuktikan melalui tarikh yang telah tertera di dalam keratan akhbar tersebut. Di samping itu, sumber majalah dan buku juga telah digunakan. Rasional segala apa yang telah ditulis adalah berdasarkan pengalaman sebenar. Tegasnya, buku ini diterbitkan supaya dapat memberi iktibar kepada pengkaji agar memandang perkara kesihatan mental ini dengan lebih mendalam. Namun begitu, sumber melawat tempat kejadian membolehkan kita memperolehi maklumat yang sahih. Hal ini kerana kita dapat melihat sendiri dengan mata kasar. Berdasarkan penerangan di soalan 3, kaedah saintifik kualitatif dan kuantitatif telah digunakan dalam isu kesihatan mental dalam kalangan generasi muda terhadap kesejahteraan hidup. Rasionalnya, dengan menggunakan kaedah saintifik, kita dapat menyelidik dengan lebih mendalam melalui uji kaji serta fakta sains yang telah dibuktikan kebenarannya. Selain itu, kaedah kualitatif membolehkan kita memperolehi maklumat melalui soal selidik, temu bual dan pemerhatian. Kita dapat merangka jumlah golongan muda yang terlibat dengan masalah kesihatan mental melalui kaedah ini. Akhirnya, kaedah kuantitatif. Secara rasionalnya, pengkaji dapat keputusan melalui persampalan, eksperimen dan kaedah tinjauan. Pemerhatian yang lebih mendalam diperlukan bagi kaedah ini. Tegasnya, kaedah dan sumber yang digunakan sememangnya dapat mengukuhkan lagi pencarian isi dalam isu mental dalam kalangan generasi muda terhadap kesejahteraan hidup. Salam sejahtera. Nama saya Adrian Frederick, lelaki T11 student dengan nombor kad matrik H19A0004 ingin menyambungkan video pembentangan ini bagi subjek Falsafah Ilmu USK 1042. Iaitu bagi bahagian penutup video pembentangan ini. Berdasarkan tajuk yang dipilih iaitu isu kesihatan mental dalam kalangan generasi muda terhadap kesejahteraan hidup, saya ingin membuat satu kesimpulan, iaitu isu ini dilihat sebagai satu isu yang sangat membimbangkan pelbagai pihak dan masyarakat ini kerana kesihatan mental sangat mempengaruhi gaya hidup setiap individu. Pelbagai punca yang mendorong berlaku isu kesihatan mental ini, walau bagaimanapun, isu ini dapat simpulkan bahawa pelbagai kaedah digunakan bagi memperolehi sumber bagi mendapatkan data dan maklumat untuk kajian ini. Sumber yang dapat
Bagi data yang digunakan dalam kajian ini memberi pelbagai pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar, terutamanya pelajar dalam kumpulan saya yang menjalankan kajian secara terperinci dengan menggunakan kaedah kajian yang rasional. Secara keseluruhannya, kajian ini dapat memberi gambaran mengenai kepentingan menjaga kesihatan mental dalam kalangan generasi muda bagi mewujud persekitaran yang aman, harmoni dan secara tidak langsung akan menjamin kesejahteraan hidup yang berpanjangan. Terima kasih.